Sound effect apa? Burung, bunyi burung. Oi. Beruang pun ada. Macam mana bunyi beruang ni? Oh. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua subscriber kita di Photo Sunday? Bersama saya lagi hari ni, Shibli. Jadi hari ni kita nak buat review apps. Mungkin ada di kalangan anda semua yang dah ada handphone pun dah canggih-canggih tapi tak tahu apps apa yang bagus. Jadi hari ini saya nak review salah satu apps video yang terbaik yang ada di pasaran pada waktu ini. Dulu kita ada Filmora, lepas tu kita ada KineMaster, tapi pada tahun 2021 ni dah semakin banyak apps video yang dahsyat-dahsyat dan yang bagus-bagus. Setiap satunya ada kelebihan dan kekurangan. Tapi hari ini saya nak kongsikan tentang apps yang bernama InShot. Saya akan ceritakan tentang kelebihan, kemudian apa pula kekurangan apps ni, dan yang terakhir saya akan kongsikan untuk siapa apps ini. Jadi jika anda nak tahu adakah apps ini sesuai untuk anda, pastikan anda menonton video ini sehingga habis. Sebelum kita mulakan review, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu dan tolong sharekan video ini jika anda rasakan video ini bermanfaat. Jom kita mulakan review apps kita. So ini dia apps InShot. Kalau kita tengok di App Store, dia adalah satu apps yang mendapat rating sehingga 4.8/5 dia punya rating, dengan sebanyak 151,000 orang sudah memberikan rating dia sesuai untuk umur 4 tahun ke atas. Bermaksud apa? Bermaksud dia punya apps ni sangat-sangat mudah digunakan. Dan yang kelima, antara apps yang terbaik, yang kelima di App Store untuk kategori foto dan video. So ini dia logo dia. Okey, jom kita tengok interface kat dalam dia macam mana pula. Jadi pertama-tama sekali bila kita buka InShot, ini dia layout yang kita akan nampak. So sebenarnya kelebihan pertama InShot ni ialah InShot ni dia dibina untuk mobile. Kalau kita buka, kita tekan pada video. Okey, kita pilih satu video dulu sebagai contoh. Okey, pertama sekali kalau kita lihat secara ringkas, layout untuk InShot ni dia sangat-sangat mobile friendly dan sangat-sangat user friendly, terutamanya bagi sesiapa yang tidak ada pengetahuan tentang video editing. Ini zero knowledge lah, banyak orang biasa. Kalau tengok layout dia very simple, senang untuk digunakan, tidak terlalu complicated. Kalau kita bandingkan layout video InShot ni, kalau bandingkan dengan layout seperti LumaFusion, Premiere Pro, Final Cut Pro, contoh orang buka je Final Cut Pro, buka je Premiere Pro, orang tengok orang dah takut dah sebab banyak sangat butang. Dan kita pun tak tahu butang dia untuk apa, tekan apa, dia terlalu complicated untuk professional. Tapi kalau untuk InShot, dia punya layout ni very user friendly. Sebab itu dia tulis seawal umur 4 tahun pun dah boleh guna apps ni. So ini kelebihan yang pertama. Kelebihan apps InShot yang kedua yang saya suka ialah, kalau biasanya kalau kita edit video, kalau di apps ataupun software editing yang biasa, kita perlu mencari lagu sendiri, kita perlu import, kita perlu cari dekat YouTube ke, dekat SoundCloud ke, kita download, kemudian kita masukkan dalam apps kan, baru kita boleh editing. Tetapi di dalam InShot ini, kat bahagian music, kita pergi kepada tracks. Dekat dalam InShot ini sendiri sebenarnya dah ada banyak audio ataupun music yang disediakan di dalam ini. So kita dengar sikit. Contoh yang paling famous, Ikson lah. Okay, kita boleh terus masukkan terus music. Itu contoh muzik. Tu yang bagusnya ialah di dalam apps InShot itu sendiri, dia dah sediakan banyak track-track yang menarik untuk kita gunakan. Dan yang bagusnya, semua audio yang berada di dalam InShot ni sendiri tidak ada isu copyright. Jadi kita tak perlulah nak risau. Kalau kan kadang-kadang kalau kita ambil lagu-lagu yang famous ataupun lagu-lagu yang best ni, dia sebenarnya ada isu copyright sama ada di Facebook ataupun di YouTube. So kadang-kadang stress, ada orang buat video, lepas tu dah best, video kita pun dah ikut beat music, masuk dekat Facebook atau masuk kat YouTube, tiba-tiba video kita kena mute. Sebab apa? Sebab ada isu copyright. Tetapi kalau menggunakan audio daripada di dalam apps InShot ini sendiri, tidak ada masalah. Dia ada banyak. Nampak tu? Nampak? Ada banyak music sound music yang menarik untuk kita gunakan. Kita layan lagi sikit.
Jadi begitulah. Okey, itu yang menariknya. Dan dia juga ada sound effect. Sound effect pun ada. Contoh kita nak sound effect apa? Sound effect orang gelak. Sound effect apa? Burung, bunyi burung. Oi. Beruang pun ada. Macam mana bunyi beruang ni? Oh, weh. Macam tu bunyi beruang ni. First time saya dengar bunyi beruang. Oi, ini bunyi lembu dia cakap. Dia betul bunyi lembu, macam bunyi lembu tengah marah je. Oh, tu bunyi buaya. Baru saya dengar bunyi buaya. Oh, biasanya kalau bunyi buaya yang saya tahu, biasanya bunyi dia macam ni. Boleh tak saya nak nombor awak? Tu yang bunyi buaya yang saya dengar lah. Ni baru first time saya dengar bunyi buaya macam ni. Bunyi macam ni. Bunyi ni bunyi monyet. Ni pun saya biasa dengar juga kadang-kadang dekat parlimen. Okey, baik. So ini adalah kelebihan InShot ini, iaitu music dan sound effect dah siap-siap dalam apps ni. Dia senang kerja kita, tak payah pening-pening kepala nak cari, semua ada kat situ. Kelebihan yang ketiga di dalam apps InShot ni juga, kalau kita tengok ada banyak stiker-stiker. Stiker-stiker yang menarik, nampak tu. Kita boleh letak di dalam video-video kita. Jadi kalau kita jenis orang yang nak buat video-video yang agak funky untuk Insta story, untuk kita punya Snapchat ke ataupun untuk TikTok kan. Biasa kalau TikTok kan boleh pakai apa stiker-stiker yang kelakar-kelakar sikit, yang unik sikit macam ni kan. Awak boleh pakai, nampak ni contoh stiker-stiker. Nampak stiker-stiker dia cantik. Ni sama. Stiker haiwan, game pun ada kan. Kalau contoh korang buat video gaming, boleh pakai stiker ni, game over, InShot dan sebagainya. Sebagai contoh saya letak satu lah Contoh kita cari, ambil stiker apa ni. Contoh kita ambil stiker api ni, nampak? So kita buka sikit, letak kat situ, tekan right. Kalau kita kemudian kita adjust sikit kat bahagian bawah ni. So bila kita play video kita, nampak ada api. Nak lama sikit api tu, lamakan sikit api dia. Mantap tak? Ni sesuai sangat lah kalau untuk video TikTok ke, video yang orang kata social media video lah, untuk Insta story kan. Jadi lah Insta story korang video-video boring sikit kan. Jadi kita pakai InShot ni dengan stiker ni, kita buat video yang lebih kreatif. Okay, seterusnya di dalam InShot ni yang saya suka adalah bagaimana dalam InShot dia ada banyak transition yang menarik. Apa itu transition? Transition tu ialah dari satu video ke satu video, macam mana dia transit, macam mana dia berubah lah. Dia pindah dari satu video ke video tu. Dia ada banyak efek-efek transition yang menarik. Kalau kita tengok sekarang dekat sini, tengok di skrin. Ini dia, ni sekejap. Dia tak nampak sangat ni pasal dia footage yang sama. Sekejap saya tambah footage lain 2 weeks later. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok transition yang disediakan kat sini. Kita tengok dia ada dua. Satu yang berbayar, satu yang ni dia biasa. Yang ini pula transition. Kalau tengok transition yang seterusnya, nampak dia slide ke kiri, dia slide ke kanan. Okay. Kemudian transition lagi apa yang lagi ada? Dia dari bawah ke atas, bulatan. Nampak dia zoom in. Kalau mungkin kita nak slowkan sikit lah supaya korang boleh nampak transition dia. Kan nampak? Dia bulat. Kemudian daripada bawah ke bawah, daripada atas ke bawah. Kemudian daripada bawah ke atas, kiri ke kanan, tolak video. Nampak? Transition dia memang sangat-sangat menarik. Dan kebiasaannya transition ni kalau kita dekat apps editing yang profesional, leceh sikit nak buat. Tapi kalau dekat dalam InShot ni semua dah ada. Tengok apa lagi apps tengok ni. Itu transition dia. Nampak dia macam ada kerosakan CD cetak rompak kat situ. Ni apa lagi yang ada? Tengok. Keluar cahaya dia tukar. Apa lagi transition yang ada? Sup. Pusing macam tu. Mantap Pak Abu. Okey, apa lagi? Ni kita pusing laju sikit. Sup. Nice kan transition dia? Hope dia pusing. Kan korang suka buat video-video yang kalau tengok dekat IG story kan, ada video-video yang macam ni kan. Zoom in. Ni zoom in. Zoom in, sup. Zoom out balik. Sup. Style bro, style. Okay, yang seterusnya yang menarik tentang InShot ni ialah bila kita buat video, bila kita save, kebiasaannya kita boleh buang logo InShot ni. Dengan apa? Dengan kita hanya perlu melayan iklan sahaja.
So ada setengah-setengah video tu bila kita export je video ada watermark, KineMaster lah. So kalau nak buang watermark kena bayar lah. Tapi kalau kita tak nak bayar pun tak ada masalah. So kita cuma perlu layan iklan saja, cukup layan iklan tadi, kita punya video sudah tidak ada watermark. Ini video yang kita buat tadi. So transition versi dia lah. Okay, itu contoh. Okay, jadi very easy to do. Tu yang bagusnya InShot dia. Dan yang terakhir, okay, so InShot ni sebenarnya ada dua versi, satu yang berbayar dan satu yang percuma. So beza antara yang berbayar dan percuma ialah kalau kita tengok tadi contoh dekat bahagian transition tadi, kita tengok yang basic ni untuk yang free account. So kalau kita nak transition yang macam mantap tadi kan, yang power sikit tadi, dissolve, super ni semua, ini kena bayar. Tetapi walaupun kena bayar, tapi harga dia sebenarnya sangat mampu milik even untuk budak sekolah. Sebab apa? Harga dia cuma sepinggan nasi lemak sahaja sebulan, iaitu RM sekitar RM5 ataupun harga lebih tepat RM RM4.98. Betul ke? Sekejap kita tengok sekejap. Okey, ini harga dia. Kalau kita tengok balik okey, ni tengok harga dia cuma RM4.83 sebulan sahaja. Namun kalau korang nak lagi senang, bayar terus RM150, bayar sekali, guna selama-lamanya. Pun lepas ni tak payah bayar, tak payah bayar bulan-bulan, bayar sekali je terus habis. Gunalah sampai muntah, guna sampai meninggal orang cakap. Itu kalau nak one time purchase. Ataupun kalau kata cikgu saya nak bayar bulan-bulan je lah, tak mampulah nak bayar 1.5 terus, okey, guna je sebulan-bulan cuma RM4.83 sebulan. Jadi very affordable. Jadi inilah kelebihan InShot. Sound effect dengan music dah ada, kemudian interface dia sangat user friendly, ada stiker-stiker yang menarik, kemudian ada transition yang sangat menarik yang biasanya kalau dekat software professional susah nak dibuat, tapi dengan InShot senang je. Kemudian logo boleh remove walaupun anda menggunakan versi yang percuma, dan malah versi berbayar dia pun sebenarnya sangat-sangat murah, RM4.83 sahaja sebulan. Bermakna korang cuma perlu skip makan tengah hari sekali, dah boleh guna versi berbayar untuk InShot ini. Jadi ini 6 kelebihan InShot. Kalau korang rasa best gila apps ni cikgu, macam mana saya nak belajar dengan lebih detail? So kalau korang nak belajar cara edit InShot ini dengan lebih detail, step by step kita ajar, okay, boleh masuk dalam kelas kita. So nak masuk kelas kita macam mana? Daftar di link di bawah ini, iaitu www.snap.my. Kita ada buat kelas smartphone video editing dan juga smartphone video shooting, dan juga kita ajar juga ada kelas YouTube income tinggi. Jadi korang boleh masuk ketiga kelas tu, harganya cuma RM100 sahaja. RM100 untuk 3 kelas. Bayangkan betapa murah hati dan berbaloinya kelas yang kita sediakan ini. Link ada di bahagian description, nanti korang boleh join lah dekat situ. Jadi ini kelebihan InShot. Tapi adakah semua InShot ni bagus? Sekarang saya nak tunjukkan pula kekurangan InShot. Ada juga kekurangan dia, bukan semuanya sempurna. Tidak ada benda yang sempurna di dunia, okey, wahai anak-anak muda semua. Kalau kita buat video yang agak panjang, sekitar 30 minit atau ke 40 minit, InShot ni kadang-kadang dia ada isu ataupun ada masalah sikit untuk export. Jadi dia agak berat sedikit, dia punya processing, dan bukan tak boleh export, tapi kadang-kadang akan berlaku problem. So kalau kita nak buat kerja last minute, video-video panjang pakai InShot ni tak digalakkan. Jadi itu sajalah. Jadi untuk siapa sebenarnya apps editing InShot ini? InShot ni sangat-sangat bagus untuk mereka yang pertama sekali editing yang menggunakan handphone. Maknanya awak shoot dan awak edit menggunakan phone. Sebab apa? Contoh mungkin awak tak ada laptop tapi nak beli software editing yang kat laptop mahal kan. Jadi awak boleh sahaja gunakan InShot untuk shoot video dan edit menggunakan smartphone. Itu yang pertama. Dan sangat bagus untuk mereka yang beginner yang baru memulakan channel YouTube, yang baru mula buat video, baru belajar nak edit video. InShot ini sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia user friendly. Jadi asas editing video tu mudah untuk kita fahami dan mudah untuk kita pelajari dengan menggunakan apps InShot ini berbanding dengan apps-apps yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk mereka yang memang fokus kepada video-video untuk social media, di Instastory, di TikTok, di Reels ataupun YouTube Short. Sekarang YouTube Short ni dah ada video pendek kan, ataupun di Facebook. Jadi untuk video-video pendek menggunakan InShot ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia simple dan kemudian efek-efek dengan grafik dia, dengan tulisan dia, mudah untuk buat video
yang pendek-pendek, yang nampak funky, yang nampak sesuai dengan trend social media. Jika anda adalah seorang yang baru bermula untuk edit video, memang InShot lah jawapannya. Dengan apa yang ada di tangan anda, itu dengan handphone sahaja, sebenarnya anda boleh buat editing dan shooting hanya menggunakan smartphone, dan boleh jadi YouTuber pun sebenarnya dengan menggunakan smartphone sahaja. Tak perlulah laptop mahal-mahal, sebenarnya smartphone kita pun sebenarnya dah sangat-sangat canggih. Yang penting bukannya gadget ataupun iPad ke, kena ada iPhone ke, tak. Bukan gadget yang mahal penting, tapi yang penting adalah usaha kita, dan yang kedua ilmu yang betul. Jadi kalau korang nak belajar lagi pasal smartphone video shooting, smartphone video editing, belajar cara buat YouTube dengan income yang tinggi, pastikan korang masuk kelas yang kita sediakan di Saiful 9 Academy, link di ruangan description. Okey, baik, jadi itu dulu untuk kita punya sesi review apps pada kali ini. Apakah apps-apps lagi yang korang nak saya review dalam channel Foto Sandi kita? Tolong bagi perkongsian ataupun cadangan di ruangan komen, boleh? Okey, jadi insyaAllah jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Kali ini Cikgu Haras tak ada sebab saya dan Cikgu Haras berjauhan. Okey, sekarang pun PKP dan Cikgu Haras pun sebenarnya sedang dalam kuarantin. Jadi kita doakan agar anda semua yang menonton selamat daripada bencana COVID ini, dan kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.